As-sirah lis-saffi tsani. Fatanatuhu sallallahu alaihi wasallam. Sirah tahun 2. Tajuk Kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk minggu ini. InsyaAllah pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Minggu lepas kita telah membaca tajuk yang kedua iaitu Fatanatuhu pada muka surat 3 dan juga muka surat 4. Minggu ini kita akan mendengar kisah tentang Fatanatuhu, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyelesaikan masalah meletakkan Hajarul Aswad. Baiklah, sebelum itu kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan Hajarul Aswad. Hajarah bermaksud batu, kemudian Al-Aswad bermaksud hitam. Jadi Hajarul Aswad bermaksud dalam bahasa Melayu batu hitam. Pada asalnya batu hitam ini ataupun Hajarul Aswad ini berwarna putih, lebih putih daripada susu, tetapi kerana ramainya orang yang memegangnya berdosa, lalu dia bertukar menjadi warna hitam. Dan Hajarul Aswad ini berasal daripada batu yang berasal daripada syurga. Di mana diletakkan Hajarul Aswad ni? Hajarul Aswad diletakkan di salah satu penjuru Kaabah sebagai petanda permulaan tawaf dan pengakhiran satu pusingan tawaf ketika melaksanakan ibadah haji. Ini adalah gambar Hajarul Aswad yang berada di penjuru Kaabah. Kalau kita lihat yang warna putih tu, yang putih tu bukannya batu Hajarul Aswad, itu adalah besi yang menutup ruang ataupun menutup tempat letaknya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni adalah batu yang kecil-kecil kemudian diletakkan di sudut ataupun penjuru Kaabah sebagai permulaan tawaf dan berakhirnya satu pusingan tawaf. Okey, sekarang kita akan baca kisah tentang kecerdikan ataupun kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan masalah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Ikhtalafat Quraisyun fi man yad'ul Hajarul Aswada makanahu. Kaum Quraisy telah bertelagah mengenai siapa yang layak meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Apabila Kaabah siap dibina, semula selepas berlakunya runtuhan Kaabah akibat daripada banjir besar, lalu ketua-ketua kabilah Arab ni mereka bergaduh sesama mereka untuk memilih siapa yang layak di antara mereka untuk meletakkan Hajarul Aswad. Summa attafaqu ala an yakuna al-hakamu awwala dakhilin ilal masjidi. Kemudian mereka berpakat untuk menjadikan orang yang mula-mula ke masjid sebagai hakim. Okey. Ketika berlakunya perselisihan ataupun berlakunya pergaduhan antara ketua-ketua kabilah Arab ni, lalu datanglah seorang lelaki ataupun di antara mereka ni yang bernama Abu Umayyah. Abu Umayyah ni mencadangkan agar masalah tersebut diselesaikan oleh orang yang pertama ataupun orang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada keesokan harinya. Faman awwalu dakhilin Rasulullahi fafarahat Quraisyun bihi waradu bihi liamanatihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama memasuki masjid. Maka kaum Quraisy merasa sangat gembira dengannya dan mereka redha dengan Nabi kerana amanahnya.
Okey, apabila orang Quraisy mendapat tahu orang yang mula-mula masuk ke dalam masjid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ni rasa sangat gembira dan mereka redha disebabkan kerana Rasulullah ini memiliki satu akhlak yang sangat disukai oleh orang, iaitu amanah. Dan Rasulullah juga digelar sebagai Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai kerana memiliki sifat amanah. فوضع الحجر في ردائي وطلب من كل رئيس أن يمسك بطرف من الرداء ثم أمرهم برفعه. Lalu Nabi SAW meletakkan Hajarul Aswad di tengah satu selendang dan meminta setiap ketua kabilah Arab memegang hujung selendang tersebut, kemudian mengarahkan mereka untuk mengangkatnya. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi akhazahu ar-rasulu biyadihi wa wada'ahu biyadihi syarifati. Apabila mereka sampai ke tempatnya, iaitu tempat untuk meletakkan Hajarul Aswad, Nabi SAW sendiri mengangkat ataupun memegang dengan tangannya yang mulia, iaitu Hajarul Aswad tadi, lalu diletakkan ke tempatnya semula. Fazalal khalafu bihukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati dzakaihi. Maka selesailah perbalahan itu dengan kecerdikan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy pun merasa sangat kagum dengan kekuatan pemikiran Nabi ataupun kecerdikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itulah kisah tentang kecerdikan ataupun kebijaksanaan Nabi ketika menyelesaikan masalah meletakkan Hajarul Aswad. Jadi masalah yang berlaku tadi dapat diselesaikan dengan baik disebabkan kerana kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini, untuk tajuk hari ini. Ustazah harap kamu dapat memahami cerita ataupun kisah tentang kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila liqa, ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.